Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika jelas seperti biasa, bolehlah hantar mesej untuk memaklumkan kepada saya supaya saya boleh menambah baik siaran. Jadi sebenarnya hari ini saya tidak ingin buat live. Okey, cerita dia saya tidak ingin buat live. Tapi ada satu soalan yang telah diajukan kepada saya dan saya diminta beri penjelasan, maka saya memutuskan untuk membuat live ini. Jadi tajuk dia ialah Zahid Hamidi atau Presiden UMNO kini dari sudut pentadbiran negara dia paling berkuasa pada ketika ini. Saya akan jelaskan tafsiran ini ya. Dan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ni bagaikan layang-layang terputus tali. Okey. Jadi kerajaan pimpinan Anwar sebenarnya sudah pun gagal. Walaupun hampir 2 bulan. Baru nak hampir 2 bulan tetapi jelas gagal. Kerana banyak janji yang telah ditabur sebelum PRU ke-15 untuk memberitahu kita bahawa apa yang gagal dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini, kononnya kerajaan ini boleh buat. Okey. Jadi kita diberitahu, beri Anwar peluang, dia boleh buat. Kita dah cuba dia ni, kita dah cuba dia tu, jadi beri Anwar peluang, dia boleh buat. Dia tahu apa nak buat. Dia dah tunggu 20 lebih tahun, dia tahu apa nak buat. Itu kita diberitahu oleh penyokong tegar Anwar. Kini dah hampir 2 bulan, kita diberitahu sebelum PRU 15 kerajaan akan menyelesaikan dengan segera isu sara hidup. Hari ini kos sara hidup tidak berubah, malah bertambah teruk. Kita diberitahu kerajaan ini akan menarik pelabur asing. Saya beri jaminan pelaburan tidak akan meningkat mendadak di bawah kerajaan ini yang diwakili oleh seorang timbalan Perdana Menteri yang tertuduh jenayah di mahkamah. Kita diberitahu bukan hanya di pilihan raya umum 14, sebelum PRU 15 dalam ceramah Anwar pun diberitahu dalam tempoh 24 jam harga minyak akan turun dengan banyak. Ini tidak berlaku. Kita diberitahu harga ayam, harga telur akan distabilkan, akan turun, bekalan telur akan kembali pulih. Kini dah hampir 2 bulan, ini tidak berlaku, malah isu bekalan ayam, khususnya telur ni memalukan dan harga terus meningkat. Kita diberitahu kerajaan ini tolak kleptokrasi, tetapi bukan hanya dia memeluk mereka yang terlibat dalam kleptokrasi, dinaikkan seorang tertuduh jenayah sebagai ahli kluster mahkamah. Tidak ada satu kerangka dasar yang konkret ataupun pelan yang konkret ataupun apa-apa yang konkret yang telah diumumkan bagi memberitahu kepada kita inilah cara kita akan selesaikan masalah sosioekonomi. Yang ada hanyalah propaganda dan kenyataan-kenyataan populis untuk mendapat populariti. Contohnya tol 2 hari percuma. Ini itu. Ya, kenyataan-kenyataan untuk menjadi popular tetapi tidak ada sebarang ubat untuk memulihkan negara. Tidak ada. Ya, dan ada keputusan-keputusan yang dibuat yang telah dicabar secara langsung atau tidak langsung oleh UMNO, khususnya Zahid Hamidi. Contohnya semua yang terlibat lantikan politik akan digugurkan, kemudian Zahid nak naikkan Ahmad Jazlan, seolah-olah memberitahu Anwar, awak bukanlah yang paling berkuasa, awak perlukan saya, jadi saya boleh buat ikut sesuka hati. Sebelum PRU 15, kononnya kerajaan ini Anwar akan membawa kestabilan. Selepas PRU 15, perkara yang berlaku sebelum PRU 15 menjadi semula, iaitu usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Sabah yang dilakukan oleh orang kuat Zahid, iaitu Bong Mokhtar. Ya. Jadi parti, kalau kita lihat pada pilihan raya umum ke-15, Perikatan Nasional PAS menang 43 kerusi, dia duduk pembangkang. Bersatu menang 31 kerusi, dia duduk pembangkang.
Tetapi UMNO yang kalau kita lihat parti utama lah, maknanya bila kita lihat parti utama, kita tolak GPS buat seketika. Parti-parti utama dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi parti-parti utama ni adalah PKR, DAP dan Perikatan Nasional ialah PAS dengan Bersatu, dan Barisan Nasional ialah UMNO. UMNO duduk dalam tangga terendah, tapi dia masih menjadi kerajaan dan dia masih membayangi kepimpinan Anwar, sama juga seperti Zahid membayangi kepimpinan Muhyiddin, kemudian membayangi kepimpinan Ismail Sabri, kini membayangi kepimpinan Anwar. Ya, masalah-masalah sama menjadi, dan seterusnya kini Zahid sudah memberi tekanan kepada ROS dengan usul tidak berperlembagaan, ya, bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak boleh dicabar. Maka semestinya ini akan memberi tekanan kepada ROS, kerana ROS akan terpaksa membuat keputusan melibatkan parti timbalan Perdana Menteri. Ya. Dan timbalan Perdana Menteri ini bukan calang-calang timbalan Perdana Menteri, dia adalah timbalan Perdana Menteri satu parti, mewakili satu parti yang Anwar amat-amat memerlukan dan terpaksa ikut segala tuntutan parti ini demi kekal berkuasa. Ya, sebab Anwar tahu kalau Barisan Nasional keluar, GPS akan ikut Barisan Nasional ke mana sahaja. Okey. So pendek kata, dari sudut itu saya lihat Zahid adalah paling berkuasa di negara ni. Now, saya dah beritahu bahawa sebenarnya usul PAU tidak berperlembagaan. Maknanya esok kalau ahli UMNO cabar presiden, dia tidak boleh dipecat. Okey. Jika dipecat, ROS boleh ambil tindakan. Tetapi ROS tertekan, dan begitu juga Anwar. Kerana ROS ni di bawah secara tidak langsung Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri ni dalam PKR orang Anwar. Okey. Jadi apakah ROS akan beritahu kepada UMNO sesuatu yang Zahid tidak suka dengar, iaitu tidak, ianya tidak, usul yang dibangkitkan tidak berperlembagaan. Okey, usul itu tidak berperlembagaan dan oleh itu jawatan presiden boleh dicabar. Tetapi andai kata ROS memihak kepada Zahid, maka Zahid sah akan menjadi orang paling berkuasa, dan lebih bahaya lagi, Zahid akan kekal presiden UMNO tanpa dicabar, dan dia akan menjadi diktator. Bukan hanya semua ahli, pemimpin, ahli-ahli parlimen UMNO akan jadi serupa kuli, tukang angguk ataupun hamba abdi Zahid. Tidak mampu mereka berjuang demi agama, bangsa dan negara. Zahid boleh buat apa sahaja dengan UMNO. Okey. Jadi PH pun terdesak untuk kekal dalam kerajaan. Jadi PH bukan bodoh dan Zahid bukan bodoh. Anda lihat Zahid tidak kisah. Anda caci dia, anda hina dia, dia tidak kisah. Dia tahu apa yang dia lakukan menjadikan dia tidak popular, dia tidak kisah. Sebab dia tahu kalau dia gugurkan image UMNO, iaitu Parti Keramat Melayu, dan tukarnya menjadi parti geng Pakatan Harapan, maka dia boleh memasuki contohnya satu perjanjian dengan Anwar. Okey. PH dia perlu undi Melayu dari UMNO. Kalau tidak, PH tak mungkin jadi kerajaan dengan sendiri. Sekarang kita nak berdepan dengan PRN. Meskipun majoriti hampir semua Melayu dah tolak UMNO, kalau Zahid sekadar boleh bawa tambahan 15% pengundi Melayu yang tegar bersama UMNO ni, yang walaupun UMNO dah menyimpang, ya, mereka tegar kekal bersama UMNO. Kalau dia boleh bawa mereka pergi PH, okey, PH akan mampu menjadi pencabar utama Perikatan Nasional. Kerana PH tahu, Zahid tahu, pengundi Cina dengan India marah macam mana kat PH pun, mereka tidak akan pergi ke tempat lain. Itu PH dah yakin. Jadi dengan tambahan 15% pengundi dari UMNO sahaja, ya, PH tahu ianya membawa impak besar. Jadi Zahid tahu Anwar amat memerlukan dia, dan atas dasar itu Zahid
boleh memasuki apa jua perjanjian kerana Anwar Zahid terdesak. Jadi inilah bahaya yang sedang menimpa akar umbi UMNO. Jadi sebab itulah saya dah sarankan berulang kali, ahli-ahli UMNO, khususnya ahli-ahli parlimen, perlu mengambil langkah drastik sekiranya ROS memihak kepada Zahid, iaitu keluar UMNO. Ya, kalau itulah hala tuju Zahid. Ya, kalau dia bawa UMNO pergi ke PKR, bergabung dengan PKR sebagai contoh, UMNO akan hancur. UMNO bukan lagi tinggal UMNO yang anda kenal. Jadi dia membawa UMNO yang anda kenal ke arah kehancuran. Dia sedang mengubahnya menjadi UMNO Zahid, dan mungkin esok jadi UMNO milik Zahid dan Anwar. Jadi UMNO yang anda kekal sedang menuju kehancuran, dan kehancuran ini sedang dibawa oleh Zahid. Jadi jika isu ROS tidak berjaya sebelum PRN, melainkan ada usul melakukan EGM untuk menyingkirkan Zahid, option kedua ialah matikan terus UMNO yang anda kenal, iaitu dengan keluar beramai-ramai UMNO. Biar terpaksa kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Ini adalah demi agama, bangsa dan negara yang perlu diutamakan. So itu mesej saya hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.